Kenapa surah ni ringkas saja sedangkan musibah Nabi besar? Tuan-tuan tahu tak apa musibah Nabi? Asbabun nuzul. Al-As, bapa kepada Amru Al-As bin Wa'il, Uqbah bin Abi Mu'aid, Abu Lahab, Abu Jahal, semua sekali ya penaja utama Abu Lahab. Abu Lahab jiran Nabi. Dia tahu paling awal apa yang berlaku pada jiran. Dan Abu Lahab bukan setakat jiran Nabi, Ammun Nabi, bapa saudara pakcik Nabi, yang sepatutnya sekurang-kurangnya adalah unsur family yang ditimpa musibah. Tetapi Abu Lahab adalah Abu Lahab lah. Ya, hati budinya keras, lebih keras daripada batu. Beliau dan para kawan-kawan gangster ini menjadikan kewafatan Abdullah At-Tahir. Abdullah At-Tahir, anak lelaki yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak lelaki pertama Al-Qasim. Al-Qasim. Maka Nabi Abul Qasim. Anak lelaki ketiga pun meninggal dunia nanti, Ibrahim, dengan isteri Nabi iaitulah Maryah Al-Qibtiyah. Ya ke kalau tak silap saya lah? Maryah atau Maryam lah, kan? Daripada Qibti. Jadi mereka semua ini bila Nabi kehilangan anak lelaki, anda bayangkan ya, ini adalah anak lelaki yang kedua. Yang kalau tidak pun Nabi, orang Arab pun akan gembira, kan? Menjadi harapan untuk memimpin keluarga dan meneruskan perjuangan ayah. Sebab dialah akan bawa nama kita, kan? Dalam zaman yang mana tidak memandang anak perempuan, maka anak lelaki inilah akan bawa nama ayah. Dan anak itu meninggal dunia katanya hampir setahun selepas lahir. Masih terlalu kecil, tuan-tuan. Dan di situ sudah nampak ya macam mana Allah merencana kepada Nabi untuk bukan setakat ketiadaan ayah dan ibu yang boleh mempengaruhinya. So dia hanya akan dapat pengaruh didikan direct daripada Allah. Tak boleh ada campur tangan antara Allah ketika mendidik dia dengan campur tangan daripada mak dan ayah. So betul-betul datang daripada Allah didikan kepada Nabi, sebab tu mak ayahnya wafat. Kenapa? Apa hikmah dia kehilangan anak lelaki? Kemungkinan ada orang akan menabikan, sekurang-kurangnya memuja beliau sebagai anak lelaki Nabi. Wallahu alam, ya. Okey, yang penting mereka kempen satu Makkah untuk mengejek Nabi dan memberikan label Batara. Iaitu ayat terakhir surah ini, Al-Abtar. Batara Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud putus daripada segala nikmat. Menarik ya? Ayat pertama menerima segala nikmat, manakala ayat terakhir mengenai terputus daripada segala nikmat. Batara ini bermaksud dalam bahasa Arabnya adalah seseorang yang terputus namanya akibat daripada kematian anak lelaki. So di situ anda belajar apa itu makna batara. Jadi inilah yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy apabila Nabi kehilangan anak lelaki, ya, Khadijah binti Khuwailid, ya, mengambil masa yang lama untuk menerima suratan takdir ini kerana seperti nampak dia rencana oleh Allah sendiri, sebab ini anak lelaki yang kedua. Tak ada apa-apa masalah pun, sihat walafiat saja, kan? Tetapi apa yang saya nak minta anda fikirkan sekejap, musibah ni besar, tetapi surah yang turun pendek je, dan surah paling pendek dalam Quran. Apa hikmahnya? Musibah tu besar, sangat memerlukan motivasi daripada Allah. Kalau boleh, biarlah surah tu 100 ayat, 200 ayat, but this is the shortest surah. Tetapi behind it adalah problem yang sangat besar, ujian yang sangat berat bagi Nabi. Apa hikmah dia, tuan-tuan? Orang yang tengah ditimpa musibah yang menyebabkan dia tertekan,
Give him space. Jangan ceramah panjang sangat. Dia tertekan. Acknowledge perasaan dia. Kalau kamu benar-benar mendengar masalahnya, kamu tak akan ceramah pada dia. Dia kadang-kadang, dia kena bersendirian sekejap. Sebab dia manusia. Dia perlukan masa untuk bertenang. Dan bukan masanya dengar ceramah motivasi. Ceramah tu penting. Tetapi bagi dia space dulu. Bagi dia bertenang dulu. And then bolehlah selepas itu, ya, untuk diberikan motivasi. Jadi menarik tuan-tuan. Musibah yang besar, Allah Ta'ala menunjukkan apa yang Allah lakukan. Dan dia maha bijaksana. Dia tidak turunkan 100 ayat. Bahkan dia tidak menurunkan 10 ayat. Dia menurunkan surah yang ringkas saja sebab Allah faham Nabi need space. Bukanlah maksudnya wahyu itu tidak beri motivasi. Tidak. Tetapi dia manusia. Dia bukan sekadar seorang rasul. Dia manusia. Dan sebagai seorang manusia, dia perlu ada tempoh bertenang. Sedangkan wahyu ini beban. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Jadi ini satu perkara yang kita belajar tentang halusnya cara Allah mendidik Rasulnya. Maka perkara yang sama pendakwah jangan tinggalkan. Bila melihat seseorang dalam tekanan perasaan, nak ceramah tu, tengok dulu keadaannya, dia bersedia ke tidak, ataupun takut dia dah tutup dah. It is not the time for me to hear all of this. Bagi saya masa sikit lah. Jangan sikit-sikit, ingat Allah, banyak ingat Allah. Iyalah, memang saya akan ingat Allah lah. Tetapi kadang dia kena confront, apa istilahnya? Dia kena berlawan dengan perasaan dia tu, dan ini biarkan dia dengan dirinya dulu. Okey? Tetapi insya-Allah lah, bila dia sudah bersendirian, maka kita tampil sebagai orang yang memberikan bantuan bimbingan. Ya? Beri ruang pada dia untuk seketika. Kerana dia manusia juga. Kan? Dia nak termenung, dia nak berfikir. Betul tak? Boleh faham tak? Ni panggil pendekatan manusiawi daripada pencipta manusia. Bila menurunkan wahyu kepada manusia, dia lebih arif tentang manusia.